Jemaat, mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa, kami sungguh merindukan firman-Mu, 神啊，我们何等渴慕你的话语， karena firman-Mu lah yang akan menerangi dan memberi kekuatan dalam hidup kami. 因为唯有你的话语能够再一次光照我们，指引我们的生活。 Biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami, 但愿主你开启我们的信息 sehingga 意 kami 念， bisa mengertinya dengan baik. 好让我们可以真正的好好的来明白。 Karena itu pimpinlah kedua hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. 求你帮助你两位仆人能够在这里传讲你的话， Dan Tuhan satukan kami dalam kebenaran oleh Roh Kudus-Mu sendiri. 靠着圣灵使我们合而为一。 Dengar doa kami 求你垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat, mari kita membaca bersama-sama Yosua 22 ayat 9 sampai 14 saja. 请我们翻开我们的圣经，在约书亚记第22章第9节到第14节。 Nanti di rumah saudara harus membaca semua ayat 9 sampai 34. 那么你在家中可以从这个第9节念到完。 Ya. Ayat 9 sampai ayat 14 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin lebih dahulu, setelah itu bahasa Indonesia. 我们来看约书亚记第22章第9节到第14节。以是流便人、迦得人、玛拿西半支派的人，从迦南地的示罗起行，离开以色列人，回往他们的为业的基列地，就是照耶和华借摩西所吩咐的，得了为业之地。流便人、迦得人和玛拿西半支派的人，到了靠近约旦河的一带迦南地，就在约旦河那里筑了一座坛。那坛看作高大。以色列人听说流便人、迦得人、玛拿西半支派的人靠近约旦河边，在迦南地属以色列的那边筑了一座坛。全会众一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们。以色列人打发祭司以利亚撒的儿子费尼哈往基列地见流便人、迦得人、玛拿西半支派的人，又打发4个首领与费尼哈同去，就是以色列人每支派的一个首领，就是以色列郡众的统领。 Ayat 9 sampai 14. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Shilo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiamin mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Shilo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum Israel. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbagi Alkitab yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. 我们读经到此，凡是读了神的话、遵守神的话的人，是一个有福的一个人。 Saudara, tema kita pada hari ini adalah bahaya berpikiran negatif. 那么今天我们要思考的一个题目就是负面思想的危险性。 Saudara, peristiwa yang terjadi di dalam ayat-ayat ini, peristiwa yang sangat-sangat sebetulnya perlu dipikirkan dengan baik. 那么刚才我们读的经文所发生的事件，我们应该思考的事情。 Mengapa kita memberikan tema bahaya berpikiran negatif? 那么为什么我们在这里列一个题目，就是负面思想的危险性呢？ Karena peristiwa yang terjadi di
bagian ini adalah masalah mendirikan mezbah tiruan di tepi sungai Yordan. 因为在这里所讲的是这样讲到关于他们在约旦河那里筑了一座坛。 Saudara, kita telah membaca tadi 2,5 suku Israel itu mau pulang ke tanah mereka. 那么讲到当时以色列人他们要回到他们所住的地方， Sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, 所以当他们还没有渡这个约旦河之前， mereka berpikir supaya mereka mendirikan mezbah tiruan 所以他们在那边想，他们要在另外的筑一座坛， seperti yang ada di Silo. 那么就好像在示罗的那个坛一样。 Saudara, di Silo itu ada kemah pertemuan dan juga ada mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. 所以在示罗他们有一个会堂，在那边也是有祭坛，可以让他们献祭的地方。 Jadi saudara, mereka berpikir, wah kalau gitu kita dirikan mezbah tiruan saja. 所以他们在那边想，我们可以在另外的筑另外的一个坛， Seolah-olah untuk bisa mengingat tentang mezbah korban yang ada di Silo. 那么好让我们可以记得在示罗他们所住的那个坛。 Saudara, jadi ketika mereka sudah selesai menaklukkan tanah Kanaan, 所以当他们已经征服了迦南地的时候呢， lalu 2,5 suku itu mau pulang kembali. 所以梁柱半的这个人呢，他们要回到他们所住之地。 Saudara, sorry gambarnya agak susah sekali untuk dilihat. 那么好像我们比较难来看这个图画一样。 Saya sedang mencari gambar yang paling bagus, ternyata nggak ada. 那么我已经找遍了，还是找不到适合的图 Nah 画。 saudara, kira-kira itu Geliot itu di daerah dekat Gilgal. 那么是在 Kika 的一个地方， Ya, saudara, itu dekat dengan sungai Yordan. 那么是靠近约旦河。 Sebelum nanti mereka melintasi sungai Yordan, tinggal di sebelah timur dari tanah Kanaan. 所以他们知道，他们渡了这个约旦以后，他们要住在迦南地的东部。 Jadi mereka dari atas, dari Silo itu sudah mereka turun, kemudian mau menyeberang sungai Yordan, mereka di Gelilot itu mendirikan mezbah tiruan. 所以他们就从那边下来以后，他们就是要另外的筑另外的一座坛。 Nah, terjadilah saudara terdengarlah di antara 9,5 suku yang lain dari orang Israel. 所以以色列人的另外的9柱半的那个民族呢，他们听到了这个消息， Oh, mereka mendirikan mezbah di Gelilot. 他们在基列那边要另外的筑一座坛。 Maka saudara, mereka berkumpul bersama-sama. 所以那个时候他们就聚集在一起。 Mendengar itu mereka berkumpul bersama dan mau maju berperang. 所以他们听到这个消息，他们就聚集在一起，他们就是要去攻打他们。 Saudara, mereka berpikiran negatif. 所以他们的思想是那个负面的思想。 Sehingga saudara langsung mereka berkumpul di Silo. Mereka langsung berpikir, mari kita perangi mereka. 所以他们就聚集在示罗，我们一起聚集来去攻打他们。 Saudara, berpikir negatif membuat mereka langsung menghakimi. 所以这个负面的思想造成他们另一个行动，就是这就在那边论断。 Saudara, inilah kebiasaan orang yang selalu berpikir negatif. 那么这个是我们常常有负面思想的人所作所为。 Memang orang berdosa punya kecondongan untuk berpikir negatif. 那么不错，一个犯罪的人常常会有这个负面思想的一个倾向。 Orang yang berpikir negatif itu selalu maunya menghakimi orang lain. 那么这个负面思想就是很想在那边不断的论断别人。 Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, jangan kamu menghakimi. 所以主耶稣岂不是也曾经吩咐我们，你们不要论断人。 Saudara, dari ayat-ayat ini nanti saudara baca di rumah. 那么刚才我们所读的经文，你们回去可以慢慢的看， Karena ayatnya cukup banyak sampai ayat 34. 因为我们要读到第34节。 Saudara melihat dari situ hal-hal yang bersifat menghakimi itu nyata sekali di dalam. 那么在这里呢，我们看见这个论断的事情，那么他们明显的做出这个 Apa 事情。 saja saudara kalau kita lihat. 那么他们到底做些什么呢？ Orang yang suka menghakimi biasanya
dirinya adalah standar kebenaran. 那么常常论断人的人，常常就是以自己为我们的标准， Dirinya yang benar, orang lain yang salah. 我对，别人错， Ini kebiasaan. 这是我们习惯的事情。 Apalagi kalau terjadi masalah, 更尤其当有事件发生的时候， pasti nganggap dirinya benar. 当然你会以为我做的对， Karena dirinya itu standar. 因为他是以自己为标准， Jadi saudara, semua orang pasti salah. 那么所有的人一定错的。 Orang yang berpikiran negatif, 那么一个有负面思想的人 orang 呢， yang suka menghakimi, 常常在那边论断人的人 itu 呢， selalu akan ngomong orang lain salah 常常会说别人错， dan dia benar. 他对， Ini selalu terjadi. 那是常常有这种现 Saudara, 象。 ketika saya merenungkan ini, saya lihat diri saya. Oh, saya Sorry. juga begitu ya. 当我思考这个事情的时候，我也在那边看我自己，我也常常会做出这样的事 Saudara, 情。 inilah kebiasaan kita orang berdosa. 这是我们罪人常常习惯做的事情。 Apalagi kalau itu mayoritas. 更尤其那个是占多数， Saudara, mereka yang mau menyeberang sungai Yordan itu 2,5 suku. 所以他们要过这个约旦河呢，只有2族半的 Ya. 人。 Sedangkan yang ada di sebelah barat di tanah Kanan itu 9,5 suku. 那么住在西边的是9族半的民 Wah, 族。 saudara, 9,5 lawan 2,5, 9,5 lebih banyak mayoritas. 那么9族半的人对立那个两族半的人，那么是应该9族半的人占多数的。 Saudara, psikologi massal. 所以那个时候，这个他们的这个负面思想呢， Orang biasanya kalau rame-rame, ya, seperti demo-demo, 那么常常如果有示威事件发生的时 itu 候呢， timbul satu psikologi massal. 那么就常常心里如果出现了一个问题， Ketika mereka merasa lebih banyak. 所以当他们觉得他们占多数的时候， Maaf saudara, saya sebutkan biasanya polisi yang menjaga lebih sedikit dari pendemo, bukan? 那么平常呢，这个警察好像比那个示威的人占少数的比较少了，警察 Nah, 比较 kalau 少。 pendemonya bertambah banyak yang berkumpul, 那么如果那个示威的人越来越多的话， biasanya mereka timbul satu psikologi, mereka semakin berani. 那么常常在心理当中出现了一个状况，他们更加的勇敢的在那边做出， Nah, ini yang sering terjadi pada Jelas diri ini. manusia. 这是常常人所常常发生 Nah, 的事 itu yang 情， terjadi juga pada orang Israel. 也是当时以色列人他们所发生的事情。 9,5 suku lebih banyak daripada 2,5 suku. 那么9族半的人胜过那个2族半的人。 Kemudian kita perhatikan saudara, mereka curiga bahwa 2,5 suku itu tidak setia dan mau memberontak kepada Tuhan. 而且他们也怀疑那个2族半的人，他们不对神忠心，要反抗神。 Ini maksud kamu dengan mendirikan Mezbah Tiruan mau apa? 那么就问他：“你在这边要另外做一座坛的意思是什么？ Kalian tidak setia ya kepada 你 Tuhan. 们对神不忠心了 Kalian 吗？ mau memberontak kepada Tuhan ya? 你要在那边反叛神吗？” Nanti saudara baca ayat yang ke-16. 那么你可以回去看第16节。 Nah, kemudian saudara menuduh mereka tidak belajar sejarah. 那么也是责备他们不学习历史。 Peristiwa di Peor dan peristiwa pemberontak yang namanya Akan. 那么贝尔所发生的事情，有一个反抗者就是亚干所发生的事 Itu 情， tercantum di ayat 17 dan ayat 20. 在17和20节有记载。 Jadi saudara, ini adalah apa alasan-alasan mereka mengapa mereka menghakimi orang 2,5 suku yang lain. 那么这是他的理由，为什么他在那边要论断那个2族半的民族呢？ Dan kemudian biasanya ada klaim sepihak 而且呢，常常也在那边印证他们， bahwa tanah di sebelah barat adalah milik Tuhan dibandingkan tanah di sebelah timur. 那么西边的地呢是属于神的，比起那个东边的地。 Memang disebutkan di situ di tanah Kanaan, sedangkan mereka adalah tanah milik Gilead. 那么他们知道那个是迦南地，那么是他们所住的地方是祭边， Seolah-olah saudara, tanah Kanaan itu milik Tuhan, yang 9,5 suku itu adalah menempati milik Tuhan.
那么就是说，这个是属于神的地，他们9住8的人是住在这个上帝所住的地方。 Saudara kalau belajar dari sejarah-sejarah agama-agama, 那么若是你看教会历史的记载的话， biasanya saudara pemahaman dari sekelompok orang menganggap klaim sepihak bahwa mereka lah yang menjadi pemilik kebenaran, jadi miliknya Tuhan. 那么常常部分的人他们在那边验证他们是属于神的。 Saudara, ini menjadi satu kebiasaan dari setiap manusia. 那么常常这个是人所常常发生的事情。 Apalagi kalau itu sudah menyangkut suatu kelompok yang lebih besar. 那么更尤其就是包括了一个很大的这个领域的时候。 Karena itulah saudara, mereka berkumpul dan terjadi perbincangan yang 2,5 suku itu mendirikan mesbah tiruan. 所以呢，当他们听到呢2住8的人他们在那边另外要做一座坛的时候， Maka terjadilah rumor di antara orang Israel. 所以他们就开始在那边乱了。 Wah, mereka sudah siap-siap berkumpul mau berperang maju untuk istilahnya memerangi orang 2,5 suku yang lain. 所以他在那边就是预备了，就是要去打仗，去攻打那个2住8的人。 Saudara, kita sangat senang dengan gosip. 那么我们常常人很喜欢听这个谣言。 Ada terjadi suatu kejadian. 那么有一个事件发生过， Dan kadangkala kita tidak tahu kejadiannya sesungguhnya. 因为若是我们不知道真正的事件的话， Kita cuma hanya mendengar saja. 我们就单单听而已，听说。 Maka kalau kita berpikirannya negatif, 若是我们有负面思想的话， lalu kita menanggapi rumor itu, 那么我们就在那边就很相信这个谣言了， maka itu menjadi bahaya sekali. 所以那是很危险的事情。 Saudara, di kediaman Bapak Gereja yang bernama Agustinus, 那么奥古斯丁他所住的地方呢， di kediamannya, di rumahnya, dia di dinding rumahnya dituliskan sebuah sajak atau sebuah tulisan. 所以在他的墙壁里面，他写了一个票语， Dituliskan demikian. Pemfitnah waspadalah. 那么毁谤者你要小心。 Di sini bukan tempat para pemfitnah. 那么这个地方不是毁谤者的地方。 Sia-sia saja merajalela di tempat ini. 若是你在这里要在那边做主做王，那是无用的。 Kecuali kebenaran dan kemurahan hati. 除了真理，还有这个真正的良心。 Jadi saudara, itulah ada sebuah papan sudah yang ditulisi dengan kalimat ini. 那么他在那边有一个木板在那边写了那个票语。 Suatu hari saudara, teman-teman Agustinus berkumpul di rumahnya. 那么有一天呢，奥古斯丁的这个朋友聚集在他的家里面。 Lalu saudara, mereka tiba-tiba teman-temannya itu banyak ngomong. 那么在他的朋友当中，有很多人就讲这样的话， Dan istilahnya bergosip ria. 所以他们就在那边散布那个谣言了。 Lalu Agustinus mendengar. 所以奥古斯丁听到， Lalu dia berkata kepada sahabat-sahabatnya demikian. 所以就对他的朋友们说， Dengan ramah tapi berwibawa. 那么他那么温和的、很有威严的在那边对他们说：“ Sahabatku, 我的朋友啊， kalian harus menghentikan topik pembicaraan kalian. 那么你要把你今天所讲的话题停下来。 Bila tidak, 若不然的话， hal itu akan menodai sajak yang kutempelkan di dinding ini. 那么就会在那边弄污了那个我所贴的那个票语。” Lalu Agustinus menunjukkan sajak yang ada di dinding itu. 所以他在那边就只做他所写的那个票语。 Lalu setelah itu teman-temannya semua diam dan tidak lagi bergosip. 所以所有的朋友就静下来，不在那边再讲谣言了。 Saudara, katanya gosip itu kalau makin digosok makin sip. 那么谣言你越讲就越妙了。 Tapi saudara, ketika makin digosok makin sip, saudara, membuat saudara makin keluar dari kebenaran. 那么当你把他以为越讲越妙的话，你就会走出这个真理以外了。 Saudara, orang yang berpikiran negatif, 那么一个有负面思想的人呢，
biasanya juga dipenuhi kekhawatiran. 常常也是会有挂虑的心存在。 Nah, saudara, ini ditunjukkan oleh 2,5 suku yang lain itu. 那么是那个2柱半他们的现象。 Jadi kalau tadi menghakimi itu adalah yang 9,5 suku, 那么刚才论断的是9柱半的人， maka kekhawatiran ini yang 2,5 suku. 那么这个挂虑呢是2柱半他们所 Saudara, 有的 mereka 现象， khawatir sekali. 所以他们感到何等的挂 Di 虑。 manakah ayat-ayat khawatir yang ditunjukkan? 那么在这里，在什么经文指出他们的挂虑呢？ Mereka cemas akan keturunan yang nantinya tidak diakui sebagai umat Allah. 所以他们也是挂虑，若是他的子孙神的子民不再相信他，不再信任他的时候，怎么 Nanti 样？ saudara baca di ayat 24 dan 27. 在24、27节， Mereka menunjukkan itu, kami khawatir nanti jangan-jangan keturunan kami tidak diakui sebagai umat Allah. 所以他们说，恐怕日后你的子孙对我们的子孙说：“我与耶和华神有何关系呢？” Kemudian ayat 25 saudara, mereka 25 cemas dan overthinking. 所以他们在那边就是因为挂虑，所以呢超过他们的思想了。 Bahwa sungai Yordan itu adalah batas utama. 那么这个约旦河呢，是他们定的一个界，是最主要的交界 Sehingga 地方。 kalau mereka tinggal di timur, 若是他们住在东部的话， berarti itu akan mengurangi sebagai warisan tanah perjanjian. 那么就会减少了他们的伟业的地方。 Jadi saudara, disitulah pikiran mereka. 所以在那个地方，他们所产生的思想呢， Dan itu sudah terbukti 9,5 suku yang lain menganggap tanah Kanaan batasnya adalah sungai Yordan. 所以他们9柱半的人也是相信这个迦南这个约旦河是这个交界地方。 Maka kalau engkau melewati sungai Yordan, berarti engkau bukan ada di tanah perjanjian. 所以如果你越过这个约旦河，表示说你不再住在这个应许之地了。 Padahal saudara, Tuhan telah memberikan tanah sebelah timur sungai Yordan juga kepada mereka. 其实他们也把约旦河东部也是交给他们。 Jadi saudara, sebetulnya perbatasan sungai Yordan itu cuma hanya sebagai sungai. 所以呢，这个约旦河只有就是一个河而已。 Tetapi kecemasan, overthinking membuat mereka memisahkan antara yang di sebelah barat dengan yang di sebelah timur. 因为他们这个他们的思想呢，结果造成他们把这个东和西分割出 Karena 来。 itulah saudara, tanpa berpikir dampak negatifnya langsung mereka mendirikan mezbah yang akhirnya bisa disalahartikan. 所以呢，他们就不再多考虑，就直接在那边另外了筑了一座坛，所以呢，造成别人误会了。 Karena itulah yang 9,5 suku katakan, wah mereka mau memberontak melawan Tuhan. 所以那个9柱半的人就对他们说，他们要反抗神了。 Saudara, kita kalau sedang dalam keadaan cemas ataupun khawatir, 那么今天若是我们在挂虑当中、交界当中， dan seringkali kita overthinking, 常常会越过我们的思想， kita 超过了， sering melakukan hal-hal yang akhirnya disalahartikan oleh orang 所 lain 以造成别人对我们误解了， tanpa meminta petunjuk Tuhan, 也没有在那边寻求神的意思， tanpa bergumul bersama dengan Tuhan, 也没有跟神在那边交通， langsung kita melakukan sesuatu 就直接在那边做了那个事情 yang， akhirnya disalahartikan oleh orang lain. 结果造成别人对我们误解了。 Saudara, hati-hati, jangan berpikir negatif. 所以我们要小心，我们千万不要有这个负面的思想。 Karena berpikir negatif bisa membuat kita menghakimi orang lain. 所以负面的思想造成我们常常论断别人， Dan berpikir negatif membuat diri kita sendiri menjadi cemas dan overthinking. 那么这个否定的事情呢，造成我们对自己挂虑，而且会做出不对的思想了。 Tetapi bersyukur kepada Tuhan. 但是我们要感谢神， Karena saudara, sebelum mereka berperang, 当他们还没有打仗之前呢， mereka mengutus imam besar 所以他们就先派一个祭司在那边见他们。 Imam Pinehas bin Eleazar. 以利亚撒的儿子费尼哈， Imam besar diutus
bersama 10 pemimpin yang mewakili 10 suku. 而且也是跟那个各个派的人的首领在那边一起去见。 Saudara, kita bersyukur ayat-ayat firman Tuhan tunjukkan ini kepada 所以我 kita. 们要感谢神，看见这些经文，指示我们的。 Sebelum semua Israel 9,5 suku itu maju berperang, 所以当这个9+8的人还没有在那边出去攻打他们的时候呢， utus dulu imam besar dan 10 pemimpin dari 那么 10 suku. 先派这个先派各个领导者还有他的祭司去见他们。 Supaya apa, saudara? 为什么呢？ Supaya terjadi komunikasi dua arah. 就是为着让他们有双方面的这个交往。 Baik yang menuduh maupun yang membela diri. 那么他们不论在那边责备的，或者在那边为自己辩护的， Supaya dari sini terjadi dialog. 所以让他们彼此之间可以有一个聚集的地方，可以在那边交谈。 Dan akhirnya klarifikasi terjadi. 结果这个就有澄清的事件发生了。 Saudara, karena itulah kalau saudara dan saya punya masalah, 所以今天若是你我有问题出现的时候， jangan berpikir negatif. 所以我们千万不要有负面的思想， Apalagi menghakimi orang lain. 更尤其我们在那边论断别人， Juga sudah cemas, ketakutan 而 pada 且 diri sendiri. 我们也对自己在那边挂虑、恐惧， Jangan, 不要有这样的思想。 melainkan ayo terkomunikasi. 让我们在那边有一个这个教堂，现教堂， Ayo komunikasi supaya terjadi klarifikasi. 所以让我们可以透过这个教堂，我们可以彼此把这个事件澄清过来，弄清。 Saudara, orang yang berpikiran negatif itu sudah seringkali tidak mau minta klarifikasi. 那么平常人那个负面思想的人，常常不要让这个事件澄清的， Maunya menang sendiri. 因为他很想在那边辩护自己。 Ada orang yang berani langsung dilabrak. 那么有的人他很勇敢，在那边在那边责骂别人， Kamu salah ya. 你错了， Kamu gini ya. 你这样不对啊。 Sudah menganggap dirinya benar, orang lain yang salah. 那么以为自己对，别人错。 Ada juga orang yang karena cemas, 也有的人因着挂虑的缘故， takut. 怕 Waduh, tapi dia tuh coba berani memberanikan diri. 因为怕，所以造成他在那边勇敢了自己去 Maka dia 面 banyak 对， melakukan pembelaan diri. 不是为自己辩护， Dia tidak pernah melakukan kesalahan. 就是他没有犯过错。 Nah, ini dua sikap, sudah. 所以这两个性格呢， Saudara, tidak baik kalau kita memiliki pikiran-pikiran negatif 若是我 demikian. 们有这个负面的思想存在，是不可以的。 Coba kita 不好的。 klarifikasi. 让我们在那边彼此在那边澄清， Coba terjadi terjadi komunikasi dua 我们在 arah. 那边在双方面在那边先交谈。 Oh, kemarin kok begini ya? 那么 Kenapa? 昨天为什么有这样的事件呢？ Kok 什么 saya 原因呢？ pengertiannya begini ya? 为什么会这样子呢？ Dan bagaimana pengertianmu? 那么你的关心、你的注意又怎样子 Nah, 呢？ kalau komunikasinya enak, 那么若是我们交谈的这个事情好的 maka 话， kita langsung akan apa? Oh, saling tahu. 所以我们就会知道，原来是这样子，我们了解了。 Oh, maksudmu begini. 你的意思是这样子， Oh, maksud saya begini. 我的意思是这样子。 Supaya di situ sudah kita mengerti bahwa kita tidak pernah punya perbedaan yang bertentangan. 所以让我们不至于在那边相对立了。 Beda dengan orang yang pikirannya negatif. 那么有负面思想的人就不同了， Selalu yang pertama menghakimi. 常常就是做出论断的事情。 Atau yang kedua, selalu cemas dan penuh ketakutan. 第二点呢，就是常常在那边充满了挂虑和害怕。 Maka ketika klarifikasi terjadi, 所以当我们已经澄清了事件的时候呢， kita lihat dengan luar biasa firman Tuhan. 我们就会看见神的话何等的奇妙。 Maka 2,5 suku itu memberikan pengakuan yang tegas. 所以这2+8的人，他们就做出了好的话，讲出好的话。 Hanya Tuhan adalah Allah mereka, Allah bersama-sama sebagai bangsa Israel. 所以他们在那边说：“大能者耶和华，大能者耶和华。” Jadi mereka bukan mau menyembah kepada ilah lain. 所以他们不是要在那边拜别的神，
Allah yang disembah oleh 2,5 suku itu adalah Tuhan Yehova. 所以他们所拜的神这梁柱办所有的民族呢，就是耶和华他们的神。 Dan mereka mengatakan juga, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban hanya kepada Tuhan. 所以我们单单要敬拜你，我们只有将燔祭、赎罪、平安祭献在你的坛上。 Itu ada di ayat 23. 在第23节。 Dan saudara, berarti mereka akan mempersembahkan korban dan akan beribadah di Silo, bukan di Gelilot. 所以他们就是要在示罗在那边去敬拜他们的神，不是在基列。 Kalau begitu, mesbah tiruan itu untuk apa? 那么若是这样子的，那么这个要筑的坛是有何用意呢？ Maksud mesbah tiruan adalah sebagai saksi 那么呢，只是一个见证，一个证坛。 bahwa mesbah tiruan ini menjadi saksi bahwa mereka yang di sebelah timur Sungai Yordan juga adalah umat Tuhan. 那么就是在那边见证，这个在东部的那个子民也是属于神的子民。 Jadi keturunan Israel yang ada di sebelah barat Sungai Yordan tidak boleh melupakan keturunan orang Israel yang ada di sebelah timur Sungai Yordan. 所以住在西边的梁柱办的人，还有也不要忘记这个在东边还是有9柱办的以色列民族也是神的子民。 Wah, saudara, ketika sudah diketahui 3 hal ini, 所以当他们已经了解这3样事的时候 iman 呢， mereka tegas, hanya Tuhan adalah Allah. 他们的信心开始很坚强了，只有神是他们的神。 Mereka akan beribadah dan memberikan korban hanya di Silo. 所以他们只有在示罗在那边去筑坛献 Dan 祭。 mesbah tiruan itu hanya sebagai saksi mata. 那么这个另外筑的坛只有成为一个见证的坛。 Ya, jadi nanti fungsinya sebagai saksi tanda kepada kedua belah pihak di sebelah timur maupun di sebelah barat 所 Sungai 以在那 Yordan. 边就是成为一个正坛，在那边见证，不论是西部，不论是东部的，他们都是属于耶和华的子 Dengan 民。 demikian, saudara, pikiran negatif itu akhirnya menjadi luruh, 所以若是 menjadi 有这样 hilang. 的做法，结果造成这个负面的思想开始减退了。 Pikiran negatif itu kalau bisa disingkirkan dari kita 那么 semua. 这个负面的思想应该把这个思想从我们的思想里面除掉。 Ada seorang Kristen walaupun dia adalah juga seorang motivator namanya Zig Ziglar 那么有一个基督徒，他叫 Sikila， 他是一个圣共人员， mengatakan demikian. 所以他如此说。 Berpikir negatif itu melihat suatu kesulitan dalam setiap kesempatan. 那么有负面思想的人呢，就是有正面思想的人呢，是应该看见在危机中的这个机会。 Tetapi orang yang berpikir positif 但是有一个正面思想的人呢， selalu melihat kesempatan, sebuah kesempatan di dalam setiap kesulitan. 所以他所看到的是在危机中是一个机会。 Saudara dan saya harus mengerti ini dengan baik. 所以我们必须要了解这个事情。 Saudara, kalau di dalam diri kita penuh dengan pikiran negatif, 若是在我们的思想有负面的思想存在的话， sekalipun saudara dikasih kesempatan, 虽然给你机会， saudara tetap akan melihat 你 kesulitan-kesulitan 还 tok. 是仍旧看到的是那些难题。 Saudara cuma lihatnya sulit. 你所看到的就是这个难，那个也难， Aku 很难 nggak 的。 bisa. 我不能，我不能。 Buang jauh-jauh. 所以把这个负面的思想去掉， Saudara, mari kita berpikir positif. 让我们有一个正面的思想。 Saudara, saya tidak mengajar kepada ajaran-ajaran mengenai berpikir positif secara sekuler. 那么我不是在普遍性的讲到关于那个负面思想的事情， Tapi yang saya maksudkan dengan berpikir positif itu adalah selalu berpikir di dalam koridor firman Tuhan. 那么正面的思想就是表示说，你应该走在神的道路 Maksud 道 dan 理里面， maksud dan kehendak Tuhan. 就是在神的旨意还有意识当中， Sehingga kita akan melihat kesempatan di semua kesulitan yang kita hadapi. 以至于让我们看见了在难题中的那些机会都有的。 Saudara tahukah saudara bahwa di dalam berpikir
所以你 terdapat kekuatan yang luar biasa. 所以你知道吗？当我们在想的时候，有一个特别的力量。 Saudara, dunia pikiran itu banyak hal-hal yang tersembunyi. 那么思想呢，就是有很多隐藏的事情在其中。 Saya mau memberikan 3 contoh. 在这里我有举3个例子。 Saudara pasti pernah mendengar seorang pengkhotbah Inggris yang terkenal, Charles Spurgeon. 那我相信大家都曾经听过这个英国很出名的讲演 Dia Charles， hamba Tuhan yang sering memikirkan firman Tuhan. 所以他是一个多多思考神的话的一个 Dan 仆人， sering mengkhotbahkan firman Tuhan. 而且常常就是传讲神的话的人。 Suatu malam sudah istrinya kaget pada waktu tidur. 所以有一天晚上呢，他的妻子感到很吃惊，当他在睡觉的时候， Tiba-tiba pada waktu tidur, Charles Spurgeon berkhotbah dalam keadaan tidur. 所以呢，忽然间他在那边看见了这个在睡觉期间呢，看见 Charles 在那边睡觉，在那边讲道。 Istrinya cepat-cepat bangun, lalu ambil bolpen, ambil kertas, langsung catat khotbah dari suaminya. 所以他和太太就快点起来，把丈夫所讲的道把它记下来。 Akhirnya minggu depan khotbah dalam tidurnya itu dikhotbahkan. 那么结果呢，星期天就把他在睡梦中的那个讲道呢，就在那边讲那片道理了。 Saudara, ilmu psikologi mengatakan bagaimana saudara banyak berpikir itu kadang-kala terbawa dalam mimpi. 那么心理学家的研究就是说，许多时候我们常常白天所想的，常常在梦中也会在那边想这个事情 Dan 的。 cara berpikirmu yang terus-menerus yang begitu itu akan mempengaruhi pola pikirmu dan sekaligus cara berpikirmu. 那么会影响你的思想。 Kan itu kalau kita dituntun firman Tuhan, wah kita akan terus dituntun oleh Tuhan 所以，若 sendiri. 是我们不断的让神的话来带领我们，就会让神的话继续的带领我们。 Saudara, di abad 19那么在19世纪的时候呢， ada seorang bernama Elias Howe. 那么有一个人叫 Elias Howe， Ya, saudara, dia itu sedang mau menyempurnakan penemuannya mesin jahit. 所以那个时候他发现了他有一个缝衣机，所以他要在那边去推广这个缝衣机 Dia，berjuang sekuat tenaga. 所以他不断的努力去在那边介绍。 Tapi sudah jahitannya selalu tidak rata dan bergerigi. 但是呢，他所缝出来的是不整齐的这个 Dia 线 nggak 条， bisa-bisa. 所以他不能够， Masih saja jahitannya begitu. 所以他不断的研究，但是结果呢，缝出来的还是这 Saudara, 样子 dia。mau putus asa, sudah. 那个时候他差不多会信 Aduh, 了， sudahlah, sudah aku nggak mau lagi lakukan. 所以我不要再做了。 Di dalam kelelahan dia tertidur. Saudara. 所以在疲惫当中，他入睡了。 Lalu dalam tidurnya itu dia bermimpi. 所以在睡觉期间，他做了一个梦， Dia ditangkap oleh suku yang liar. 所以 Di 被那 pedalaman. 个在内地里面被一个野的民主抓住了。 Suku liarnya itu sudah menuntut dia bikin mesin jahit 1 kali 24 jam harus selesai. 所以这个民主在那边就是强迫他要在24个小时做一个缝衣机，一定要完成了。 Akhirnya Elias Howe itu suruh kerjain, tapi nggak bisa-bisa. 所以 Elias Howe 他不断的做，但是做不成， Akhirnya dia tidak berhasil. 结果他没有成功了，没有成功。 Dalam mimpinya itu sudah akhirnya dia ditangkap, diikat oleh suku-suku liar itu. 结果在梦中呢，他被那些野的民主把他绑起来， Ya, mau dihukum mati. 要在那边判他死刑。 Lalu suku liar itu sudah dengan tombaknya mau menombak Elias Howe. 那么那个野民主呢，在那边又是用他们的长枪要在那边刺透他。 Ketika suku itu mau menombak dia, 所以当这个野的民主在那边要刺透他的时候， dalam mimpi Elias Howe itu dia melihat di ujung tombak itu ada lobang-lobang. 所以呢，他发现呢，在这个尖的这个顶点呢，有很多的这个孔。 Lalu akhirnya dia langsung terbangun. Jarum harus paling ujungnya dikasih lobang. 所以呢，他必须把，所以他才发现原来这个
真的最后应该在那边放那个线。 Ibu-ibu yang menjahit jarumnya kan ada di ujung yang lancipnya itu kan di bawah. 所以这个真的剑的地方，就是在那边把这个线放进去， Sehingga jahitan saudara tidak akan pernah bergerigi, tidak akan pernah ngeleot-ngeleot. Gitu. 所以你所缝出来的就不会外去的。 Itulah kekuatan pikiran. 这是我们的力量。 Ada satu contoh lagi. 那么还有另外的一个例子， Saudara, seorang dokter bernama Frederick Banting. 那么有一个博士叫 Frederick Banting， Ya, tahun 1920. 那么1920年的时候， Dia adalah seorang dokter, 他是一个医生， dia mengajar, 他在那边教书， tapi dia juga praktek. 但是他也在那边开门诊。 Saudara, dalam prakteknya itu memang tidak terlalu menguntungkan. 那么可能他开门诊的时候，没有太多人来看， Tapi dia punya suatu niat yang sangat tinggi sekali untuk menolong orang-orang yang terkena diabetes. 所以呢，他在心中有一个推动力，就是在那边很想去帮助那个糖尿病的病人。 Pada waktu itu penyakit diabetes itu tidak ada obat. 在当时呢，这个糖尿病没有药， Dan penyelidikan mengenai data-data bagaimana pengobatan diabetes itu belum banyak. 那么研究的人也不多， Dan penyakit diabetes sebagai penyakit yang mengerikan. 所以呢，这个糖尿病真的是很可怖的一个病。 Wah, dia coba nyelidiki terus. 所以他不断的研究又研究， Tapi suatu hari dia sedang kelelahan sudah. 但是有一天呢，他在疲惫当中了， Lelah nggak bisa nemu-nemu. 那么一直找也找不到方 Akhirnya 法， dia tertidur. 所以呢，他睡着了。 Tiba-tiba pada jam 2 pagi 那么忽然间在凌晨2点 dia 钟的时候， terbangun. 他起来， Di dalam tidurnya itu dia memikirkan sesuatu. 所以在梦中呢，他想了一个事情。 Lalu ketika dia bangun cepat-cepat ambil pensil atau bolpen, dia catat 3 kalimat singkat. 所以他就快快的拿下笔，在那边写了三个很重要的方法。 Setelah dia tulis, dia tidur lagi. 所以写了以后呢，他在睡觉了。 Disitulah saudara Frederick Banting salah satu dari 2 orang yang menemukan insulin. 所以就是这这个医生呢，包括另外的一个医生找到了在那边给这个糖尿病的人打针的方法。 Karena itu saya katakan sudah kekuatan pikiran. 那么这个思想很有力量的。 Hanya orang-orang yang berpikir mau untuk terus maju. 那么只有在那边想要不断前进的人， Apalagi hanya orang-orang yang dituntun pikirannya oleh firman Tuhan. 那么只有那些让你的思想蒙神的话引导的那些人， Dia bisa berguna bagi Tuhan. 那么他就会对神有共用的， Dan berguna bagi sesamanya. 而且也是对人有共用的。 Jikalau saudara terus berpikir negatif, 若是今天你不断的在那边想负面的事 apalagi 情， suka menghakimi orang lain, 更尤其很喜欢论断人的话， juga saudara ketika saudara terus cemas, takut, 还有也是你不断的在那边挂虑又挂虑， saudara tidak akan berguna, 那么你是一个没有用的人， tidak berguna bagi Tuhan, 对神没有用， dan juga tidak berguna bagi sesama. 也是对人没有益处的。 Mari saudara, 所以让我们这个时候， pikiran hati kita dituntun oleh Tuhan dan firman-Nya. 让我们的思想蒙神的话的带领。 Banyak orang-orang yang telah dituntun oleh Tuhan, 那么有很多人已经被神带领了， sehingga mereka berguna bagi Tuhan 所以他们结果成为对神有益处的事 dan 情， berguna bagi sesamanya. 而且也是对其他人有共用的一个人。 Tuhan memberkati 神 firman. 祝福神的话， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Berkati firman-Mu Bapa bagi kami. 神啊，求你用你的话来祝福我们大家。 Lewat peristiwa yang ada di kitab Yosua ini, 那么，透过在约书亚记里面所发生的事 kami 件， diingatkan bahayanya berpikir negatif. 再次提醒我们，使我们知道负面思想的危险。 Ada sebagian orang ya Tuhan suka menghakimi orang 那 lain. 么，有部分的人，他们很喜欢论断人， Dirinya adalah standar kebenaran. 就是以自己为标准的那些人， Orang lain yang selalu salah. 常常错怪别人的人，
orang yang demikian sebetulnya tidak berguna bagi Tuhan dan bagi 那么这 sesama. 种人应该对神没有益处的。 Ada orang yang juga ya Tuhan selalu takut dan dipenuhi kecemasan 也有的人常常充满了挂虑、害怕， dan berpikir negatif juga. 也是有负面的思想存在。 Seperti 2,5 suku yang lain itu. 好像这2族半的民族， Menganggap nantinya anak cucunya akan ditinggal dan tidak dianggap sebagai umat Tuhan. 他们怕他们的子孙被其他的民族丢弃，不承认耶和华是他们的神。 Berpikir negatif sehingga bertindak dengan gegabah dan tidak memikirkan bisa disalahartikan orang lain. 所以，当我们常常有这样负面思想的时候，常常会让别人误解的。 Tolong kami ya Tuhan. 神啊，求你帮助我们。 Tapi bersyukur di kitab Meminta. Yosua tidak terjadi perang antara 9,5 suku dengan 2,5 suku. 我们感谢神，看见这2族半的人还有9族半的人，他们没有在那边打仗， Terjadi komunikasi, 他们在那边就是有一个教堂， terjadi klarifikasi, 结果就有澄清发生了。 dan ternyata memiliki pemahaman yang sama, 那么结果他们同有一个思想， memiliki iman yang sama. 同有一个信心。 Namun ya Tuhan, biarlah kejadian ini mengajak kami untuk menjauhkan berpikir negatif. 所以透过这个事件，也再一次帮助我们，使我们可以脱离这些负面的思想。 Kalau kami mau berpikir sesuai firman Tuhan, 就是我们的思想在那边以神的话为主 kalau 的话， kami mau berpikir supaya kami bisa berguna bagi teman-teman sesama kami, 我们科目可以对我们其他的人可以有益处的话， kalau kami berpikir supaya pekerjaan Tuhan makin bertambah, 当我们在那边想怎样让神的圣工能不断的进展， kalau kami berpikir supaya banyak jiwa diselamatkan, 让许多的灵魂可以蒙恩得救。 tolong ya Tuhan supaya kami punya pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. 神啊，帮助我们，让我们的思想可以符合你的真理， Supaya itu mempengaruhi cara berpikir kami dan tingkah laku kami. 能够影响我们的思维，能够影响我们的行动。 Terima kasih Bapa, 谢谢天父， dengar doa kami 求你垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Paduan suara Sanctus akan